Okay dah. Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat selamat pagi untuk semua yang menonton live page bagi transport Jom Naik Bas kami untuk hari ni. Kita beritahu dulu lah cuaca di Georgetown untuk sesiapa yang nak datang berjalan-jalan. Adalah dinasihatkan untuk boleh datang, tapi kat sini tengah hujan renyai-renyai. Boleh kot pergi mana-mana aktiviti yang indoor, pergi ke museum terbalik, museum apa yang famous kat sini, museum makanan. Masing-masing kalau saya search sendiri untuk masuk ke museum terbalik dan juga museum museum apa tu ni? Museum makanan berharga RM15 seorang untuk harga dewasa. Okey, sesiapa nak hadir untuk nak jalan-jalan tapi nak disebabkan hujan nak pergi aktiviti indoor, boleh pergi ke museum-museum yang berdekatan dengan Georgetown lah. InsyaAllah kalau sebelah petang, kalau tak ada masalah untuk hari ni, bolehlah jalan-jalan di street art ini. Dan untuk maklum semua, kalau nak datang pada waktu pukul 6 petang ni MPP Majlis Pembandaran Pulau Pinang ada buat pengasapan untuk menghapuskan nyamuk Aedes. Jadi untuk sebelah pukul 6 petang ada nasihatkan untuk pindahlah pergi tempat lain sekejap sebab sini akan ada fogging lah. Okey, untuk hari ni kita nak share berkenaan dengan adab-adab berdoa. Tapi sebelum tu kita buka dulu lagu yang tenang-tenang. Kejap ya. Tengoklah je, okey tak? No, Facebook. Okey tak? Kita travel Georgetown. Silap. Jom naik bas kami. Tengoklah. Sekejap kita tengok, kita nak pastikan sound okey sebab waktu tester dia okey. Awak tak nak? Tak boleh biarlah. Okey. Jadi kita nak share berkenaan dengan adab-adab berdoa. Yang pertama kali kita terangkan dululah berkenaan dengan hadis berkenaan dengan doa ni daripada Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW mendengar seseorang berdoa dalam solatnya dan tidak mengucapkan selawat kepada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, orang ini tergesa-gesa. Kemudian baginda SAW memanggilnya dan berkata kepadanya atau kepada orang lain, apabila salah seorang di antara kamu solat, maka hendaklah dia memulai doanya dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala
kemudian berselawat kepada Nabi, kemudian berdoa setelah itu dengan doa yang dikehendaki. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Pengajaran hadis ni, sekejap, lambat sikit. Okay, pengajaran hadis ni, berdoa dari segi bahasa bererti memanggil, memohon atau meminta. Ketika berdoa bererti sedang memanggil, memohon dan meminta kepada Allah, Zat yang Maha Agung lagi Maha Mendengar. Okay. Yang kedua, antara adab berdoa yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah dengan memulakan doa dengan pujian terhadap Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Selain itu, kita berdoa, kita kena pilih waktunya. Istilah sebagai waktu mustajab setiap pada hari Jumaat kerana pada hari tersebut ada satu ketika apabila bertepatan masanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan doa tersebut. Begitu juga dengan berdoa pada waktu malam, iaitu pada 2/3 daripada malam. Okey, yang ketiga pengajaran hadis ini, berdoa adalah ibadah. Hendaklah seseorang Muslim itu memperhatikan adab-adab dan syarat-syarat dalam berdoa yang merupakan sebab ditunaikan doa. Sesiapa yang memenuhinya, maka dia akan mendapat segala yang diminta, dan sesiapa yang mengabaikannya, dialah orang yang melampaui batas dalam berdoa sehingga tidak ditunaikan doanya. Okay, kita bagi beberapa panduan tata cara berdoa. Yang first kali adalah adab kita meminta. Kan tadi maksud dia doa ni meminta kan. Okay, cara kita minta macam mana? Macam ni kan. Okay, macam inilah cara nak berdoa. First kali kita angkat tangan ke paras dada. Kalau ikutkan ada satu perkongsian daripada Ustaz Manes kalau tak silap, adalah lebih nampak beradabnya kalau kita jadikan apa ni, adab berdoa ni, tangan kita macam ni kan, see, lepas tu rapat, lepas tu jadikan dia seperti huruf ba. Letak dia, titik ba tu terletak di hati. Anggap sebagai tu baru adab-adab berdoa. Yang keempat, kedudukannya rendah dari tangan yang kita tadar. Setiap huruf hijaiyah di dalam Al-Quran adalah malaikat menjaganya. Huruf ba dijaga oleh malaikat bernama Harhayail. Malaikat ini akan mengangkat doa kita terus menghadap Allah tanpa sebarang perantara. Oleh itu berdoa bersungguh-sungguh dengan penuh pengharapan. Okay, ni dari segi cara nak angkat tangan. Okay, terusnya ya, cara tu angkat tangan, cara duduk pula. Duduk dalam keadaan sopan seperti duduk iftirasi atau duduk tahiyat akhir, macam bersimpuh. Ya, macam bersimpuh lah. Cara beradab. Okay, sepanjang berdoa banyakkan memuji kebesaran Allah dan menyebut nama-nama Allah yang lain yang bersesuaian dengan keperluan doa kita pada masa itu. Okay, kalau kita nak minta rezeki, kita zikir. Zikir dan kita sebut-sebut, kita puji-puji namanya ada dalam Asmaul Husna. Ya Fattah, yang membuka, Ya Razak, yang memberikan rezeki. Okay, ulang-ulang kita zikir, kita puji-puji sikit. Salah, kalau kita minta, kita nak, kalau orang jenis suka berdiat, dia kata Sarah nak meminta macam mana. First kali kita puji-puji dulu. Macam tu juga kalau kita nak minta kepada Allah, kita kena puji-puji dulu. Kita besar-besarkan dulu kebesaran, kekuasaan Allah tu sendiri. Apa yang kita nak minta? Ya Rahman, Ya Rahim. Kita puji-puji dulu macam tu. Okay, seterusnya berdoa bersungguh-sungguh dari hati. Kalau boleh, kalau kita macam kita lah, kita nak luah perasaan ke seseorang, kita mestilah list dulu apa kita nak cakap. Macam tu juga waktu doa, kita list dulu. Kita susun dulu apa yang betul-betul kita nak minta. Kita minta sungguh-sungguh sebab tak ada orang lain yang kita nak minta selainkan Allah, melain daripada Allah. Sebenarnya ajarkanlah adab berdoa kepada seluruh ahli keluarga dari kecil. Okay? Adalah lebih baik kita ajak anak kita mandi, atau kita ajak adik kita ajak adik-adik kecil kita yang masih lagi kecil untuk sentiasa berdoa. Di mana-mana kita berdoa kan, kalau pergi tadika sendiri akan ajak cara nak berdoa. Begitu juga kita kena praktikkan berdoa sekecil-kecil benda kepada anak-anak kecil yang ada di rumah, supaya bila besar, bila dia dapat tahu, tak ada orang lain yang dia nak minta melainkan daripada Allah. Okay. Seterusnya, mengapa disuruh berdoa jika telah ditakdirkan?
Doa menurut Imam Al-Khattabi adalah permohonan hamba kepada Tuhannya dengan mengharapkan pertolongannya dan juga bantuan daripadanya. Nabi tahu apa yang Nabi tak. Allah tahu apa yang sesuai untuk kita. Tapi Allah suka kalau kita meminta-minta. Nampak kat situ ada hubungan antara hamba dan pencipta. Kalau tak ada doa, kan kita tak pernah kontak lah. Kalau ada doa, mesti kita skill kontak. Itu cara kita nak berhubung, cara nak jaga hubungan dengan Allah. Sentiasa meminta-minta. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan doa sebagai sebab untuk meraih apa yang diinginkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku memperkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini dalam surah Al-Kahfi ayat 60. Sebab itu kan kita orang selalu kata Nabi Allah dah tahu apa yang sesuai untuk aku, tapi adalah lebih baik kita sentiasa meminta apa yang kita nak walaupun kita tahu Allah tahu apa yang kita sesuai untuk kita. Just doa. InsyaAllah Allah akan perkenankan. Okey, seterusnya kita disuruh berdoa kerana besarnya kesannya terhadap apa yang akan berlaku daripada Ibnu Umar dari radhiyallahu anhu bersabda, sesungguhnya doa bermanfaat terhadap apa yang telah diturunkan dan apa yang belum diturunkan. Hendaklah kamu berdoa wahai hamba Allah, wahai hamba Allah. Sepanjang hadis riwayat At-Tirmizi. Seterusnya dalam hadis yang lain Nabi ada menjelaskan betapa besarnya kuasa doa ni sehingga mampu mengubah sesuatu takdir. Daripada Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang itu boleh terhalang dari rezeki disebabkan dosa yang dilakukannya. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Riwayat Ibnu Majah. Okey. Kesimpulannya, daripada nas dan kenyataan yang saya kongsikan tadi, jelas bahawa doa berperanan dalam meraih sesuatu yang diinginkan oleh seseorang. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan doa sebagai sebab dalam meraih keampunan dan rahmat daripadanya. Begitu juga dalam memohon petunjuk, pertolongan serta rezeki daripadanya. Okey. Kita sebagai hamba jangan berputus asa untuk sentiasa doa, sebab saya pernah dengar nasihat daripada seorang asatizah kami. Allah ni malu kalau kita ni sentiasa meminta-minta dan Allah tak ampunkan. Allah malu. Tapi Allah tak sentiasa akan perkenankan apa yang kita nak, cuma Allah berikan yang lebih baik apa yang kita minta. Itu sentiasalah berprasangka dengan apa yang telah ditakdirkan. Setiap yang berlaku sekarang yang jadi dekat diri kita, kita perlu percaya yang ini hanyalah ujian yang kecil yang one day Allah akan balas dengan apa yang kita tak sangka. Okey? Sekali itu sahaja, tapi untuk sesiapa yang berkeinginan untuk berjalan-jalan di sekitar Pulau Pinang atau di mana-mana negeri yang anda inginkan untuk jalan-jalan, bawa keluarga, bawa kawan-kawan ataupun cikgu-cikgu yang nak buat family day, boleh hubungi kami di 0124963808 untuk dapatkan perkhidmatan pengangkutan bas ataupun van yang sentiasa memberikan keselesaan anda sepanjang perjalanan yang anda inginkan untuk sampai ke destinasi anda yang anda mahukan. Setakat sebarang soalan boleh call ataupun DM ataupun PM, dan jangan lupa follow di IG kami Bahaki Transport, dan anda akan dapatkan beberapa, tengoklah kita ada share beberapa gambar. Saya ada lagi gambar, tapi beberapa gambar yang sempat kita tangkap untuk kita kongsikan dalam IG, kejayaan kami yang kita pernah bawa penumpang-penumpang yang ingin ke satu tempat. Okey, jangan lepaskan peluang anda untuk gunakan perkhidmatan yang kami berikan, sentiasa selesa, selamat dan pemandu yang ramah. Kami akan cuba yang sebaik untuk berikan kepuasan untuk anda. Okey, setakat itu saja. Sebarang soalan boleh PM. Ada yang salah-salah silap daripada saya, boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.